Okey, ada berapa jenis ukuran kecenderungan memusat? Ada berapa jenis? Anyone? Can you see my screen? Yes. Yes, yeah. Okay. Okay, so ada berapa jenis ukuran kecenderungan memusat? 4. Iaitu? Mean, mode, median, gila. 3. Okey. Mean, mode dan median adalah ukuran kecenderungan memusat. Ukuran yang mana kita lazim menggunakan, yang kerap kita menggunakan? Mean. Mean, yes. Mengapa kita gunakan mean? Sebab Purata. Ya, dia memberi nilai purata dan nilai yang lebih jitu. Ia lebih menerangkan kecenderungan memusat data. Tetapi dalam keadaan apa mean tidak sesuai digunakan? apabila dia punya jarak antara setiap nombor tu jauh. Apa kita panggil? Ekstrim. Ada nilai Yes. kan, kalau dia tak ada nilai, dia macam Okey. Okay. Jika jarak antara nombor jauh, it's okay. I mean, jika jarak di antara setiap nombor jauh, okay. Tetapi jika semua nombor kluster bersama tetapi ada satu atau dua nilai yang ekstrim. Okay. Katakan kita ada nombor seperti 20, 21, 22, 19, 18, 25. Tiba-tiba ada satu nombor 110. That is nilai ekstrim. Okay. Jadi bila ada nilai ekstrim, mean tidak sesuai digunakan. Dalam keadaan itu kita gunakan ukuran yang mana? Sukatan sedapkan. No, kita gunakan ukuran kecenderungan yang mana? Median. Yes, median. Kita gunakan median, okay? So first choice is mean. Jika all the data is sesuai, dan kita gunakan mean. Tetapi jika terdapat data yang sangat jauh daripada data yang lain, ini dikenali sebagai data ekstrim, maka kita gunakan ukuran median. Median lebih sesuai digunakan dalam keadaan ini. Remember everything because after this on Friday you got your quiz, okay? Okay. So sekarang kita nak tafsirkan dari segi mean dan sisihan piawai dulu. Okay. Katakan dua kelas diberi quiz yang sama. Kelas A mempunyai skor mean 8.6 dan kelas B mempunyai skor mean 8.4. Okay. Okay, dan Okay. Dan sisihan piawai bagi kelas A ialah 0.9 dan kelas B ialah 0.4. Kelas yang mana mempunyai mean yang lebih baik? 8.4 plus B. Kelas yang mana? B. B. Kenapa? Serakan data kelas B lagi kecil. Jadi ia lebih baik ke? Soalan saya ialah kelas yang mana mempunyai mean yang lebih baik? B. B? B? Sebab 8.4 dan 0.4. So Sebab anda mean melihat lebih kecil. kedua-duanya sekali ya? Ya. Okey. Saya kunci jawapan saya. Okey. Kelas yang mana mempunyai mean yang lebih baik. Jadi saya hanya minta anda rujuk kepada mean saja. Jadi kalau kita hanya rujuk kepada mean saja, kelas A mempunyai mean yang lebih baik kerana mean yang lebih tinggi adalah mean yang lebih baik. Okey? Kerana kita sekarang cakap tentang skor. Skor maksudnya markah lah. Jadi markah yang lebih tinggi lebih baik. Jadi mean yang lebih tinggi ialah mean yang lebih baik. Okay? Sorry, Jadi soalan yang kedua, kelas yang mana mempunyai skor yang lebih konsisten? B. Mengapa? Mengapa? Lagi kecil nilai sisian piawai. So apa maksudnya kalau kecil? Serakan data dia tu dekat-dekat. Yeah, jadi kalau dekat-dekat maksudnya? Konsisten je semua nombornya. Yes, yes, homogen.
Okey, kalau skornya dekat-dekat maksudnya semua pelajar itu mempunyai kebolehan yang hampir sama. Okey, jadi keadaan ini dikenali sebagai homogen. Okey, this is jawapan ni ialah B. Okey, sebab sisihan piawai yang kecil maksudnya pencapaian atau kebolehan pelajar itu adalah homogen, hampir sama. Okey, sama. Jadi adalah konsisten. Kalau sisihan piawai besar artinya skor atau data itu terletak jauh daripada mean dan jauh antara satu dan sama lain. Okey. Jadi kebolehannya pelajar seperti itu adalah heterogen. Heterogen ialah pelbagai. Okey. Okey. Katakan kelas A mempunyai skor min 45, kelas B juga mempunyai skor min 45. Tetapi sisihan piawai A ialah 3 dan sisihan piawai B ialah 8. Kelas yang mana mempunyai pencapaian yang lebih baik? Atau adakah pencapaian kedua-dua kelas sama? Sama, minnya sama. Okey, jika soalan saya kelas yang mana mempunyai min yang lebih baik, jawapannya sama. Okey? Okey. Kelas yang mana mempunyai pencapaian yang lebih konsisten? A. Yes. So kalau min dia katakan inilah 45. Okey? Kelas A kita anggap bahawa taburannya adalah sekata. Okey? Jadi kelas A mempunyai lengkung seperti ini. Sisihan piawainya 3, minnya ialah 45. Kelas B, bagaimana bentuk grafnya? Tak cantik. Tak cantik macam mana? So, sisihan piawainya 8 kan? Tapi minnya masih 45. Jadi, grafnya lebih tersebar macam ni. Ini ialah B, ini ialah A. Okay? Kedua-duanya mempunyai nilai min yang sama. Kita anggap taburan ini sekata. Kalau taburannya sekata, min sama dengan median sama dengan mode. Okay? Jadi tempat yang tertinggi ini ialah mode. Jadi min, median dan mode adalah sama. Untuk kelas A, sisihan piawainya kecil. Jadi datanya lebih dekat dengan min. Untuk kelas B, sisihan piawainya besar dibanding dengan kelas A. Jadi datanya adalah lebih tersebar. Okay? Jadi pelajar atau murid kelas B mempunyai kebolehan yang pelbagai atau heterogen. Murid kelas A mempunyai kebolehan yang lebih kurang sama. Jadi kita panggilnya homogen. Okay? Lebih kecil sisihan piawai, lebih dekat data itu dengan min dan lebih homogen data itu. Lebih besar sisihan piawai, lebih jauh data itu daripada min dan lebih heterogen data itu. Okey? Boleh faham? Yes? Boleh. Boleh. Set data berikut. Saya hendak anda, I give you 5 minutes. Anda tafsirkan min dan sisihan piawai bagi setiap set A, B dan C. Apa agaknya min dan sisihan piawai bagi setiap? Beritahu saya set yang mana mempunyai sisihan piawai yang paling tinggi. Jika anda pandang sahaja data ini, can you tell me that without calculating? Set A ada sisihan piawai paling tinggi. Why? Kenapa? Sebab markah dia banyak-banyak beza, tak sama. Sebab dia Okay, what is the mean for data A? Mean untuk data A ialah? 16. 16. Untuk set B? Set B 16 juga. Set Semua C? 16. Yes, semua minnya sama, okay? So this is the mean bagi semua set data, okay? A, so sisihan piawai yang, set data yang mana mempunyai sisihan piawai paling tinggi? A. A. Yang ini paling tinggi, okay? Okay. C, apa sisihan piawai untuk set C? Paling rendah. Okay, what is the sisihan piawai bagi C?
Satu. Zero. Yes, sisian piawainya zero. Maksudnya semua datanya terletak di tempat yang sama. Semuanya di tempat yang sama. Jadi sisian piawainya kosong. Dia tak lari daripada min. Semua data terletak pada min. Jadi dia tak jauh dari min. Yes? Jadi yang untuk set C ni bentuk graf dia bagaimana ya? Mungkin satu garis macam ni. Semua data di sini saja kan? Oh, Semua kiranya dia data tak di sini. lengkung tu. Yes, dia tak borak lengkung taburannya lah. Okay. So antara A dengan B, kita lihat jarak di antara data ni berapa jaraknya? 5. Yes, 5. Okay. Bagi B, set B ni jaraknya adalah satu saja. Beza adalah satu saja. Jadi data dalam set B terletak dekat dengan min. Data dalam set A jauh daripada min. Jadi sisian piawai set A besar, sisian piawai set B kecil. Boleh faham ni? Boleh. Okay, very good. Puan, Yeah? maksudnya sisian piawai bagi set A 5. That's a very good question. No, it's not 5. Sisian piawainya bukan 5. Kita kena calculate lah. Okay? Saya nak kira sisian piawai puan. Okay, cara mencari sisian piawai for set A ya. Okay, buat di atas sini ya. Sisian piawai sama dengan, sebab ini data tak terkumpul lah, kita buat cara ini. Nilai pertama ialah 1, tolak minnya 16 kuasa 2, tambah dengan nilai kedua 6 tolak min kuasa 2, X tolak mu, okay. Tambah dengan 11 tolak 16 kuasa 2, 16 tolak 16 kuasa 2 tambah dengan 16 kuasa 2 tambah 26 tolak 16 kuasa 2, atau anda boleh buat cara jadual, okey. Dan semua ini bahagi dengan ada berapa bilangan data? 7. That's your this is variance, inilah variance inilah variance, okey. Kemudian sisian piawai ialah jawapannya punca kuasa 2. Okey, jadi X ini sisian piawai ialah punca kuasa X. Okay, ini cara anda buatlah. Tapi jika anda diberi set data seperti ini, dalam kes ini jika saya tanya anda set mana mempunyai sisian piawai yang paling tinggi, you don't have to calculate. Anda lihat saja, anda dah tahu kan? You don't have to calculate anything kecuali dia minta nilainya. Kalau dia hanya tanya yang mana mempunyai sisian piawai tinggi, you just look at the data. Adakah datanya dekat dengan min atau jauh dengan min? Kalau satu set data dengan jelas anda nampak ia lebih jauh daripada min, so sisian piawainya adalah lebih besar. Okay? Okey dah. Sebab tadi saya pelik. Macam mana puan boleh tahu sisian piawai mana paling tinggi? Yes. Saya hanya lihat beza antara min, jaraknya daripada min. Jadi data ini terletak lebih jauh daripada min. Set B dia lebih dekat kepada min. Okay? Okay, it's a good question. Okay. Thank you puan. Okay, kita nak tafsirkan histogram. Okay, jika kita lihat histogram ini, ia lebih kurang sekata. Okay, jadi ia berbentuk seperti loceng. Okay, jadi histogram ini satu paling tinggi. Jadi histogram ini adalah unimodal. Okay, unimodal maksudnya satu mode sahaja. Okay, jadi jika histogramnya adalah sekata, jika taburannya sekata, maka mean sama dengan median sama dengan mode. Untuk sebarang taburan yang sekata, mean sama dengan median sama dengan mode. Nilai mean sama dengan median sama dengan nilai mode. Oleh kerana kita tahu mode ialah nilai yang tertinggi, maka mean, mode dan median mesti terletak di sini. Okay? Untuk histogram, kita boleh cari mode dengan cara ini. Okay? Kita sambungkan penjuru di sini dan penjuru di sini dan kita cari titik persilangannya. Itu ialah mode. Jadi dalam kes ini mean, mode dan median adalah X. Okay? Untuk histogram yang sekata. Tetapi jika histogram kita berbentuk begini, okay, kita panggil histogram ini adalah pencung positif atau pencung kanan. Okay?
dalam kes ini, mode kita yang paling tinggi mode di sini. Okey, inilah mode kita. Kalau mode di sini, median lebih kurang di sini, okey, dan mean lebih kurang di sini. Okey, dalam kes ini mean lebih besar dari median, median lebih besar dari mode. Okey, apabila graf kita, mana-mana graf jika ia adalah pencung positif, maka dalam keadaan ini mean sentiasa lebih besar daripada median dan median lebih besar daripada mode. Okey, so grafnya pencung positif maksudnya grafnya lebih kurang macam ni. Okey, inilah pencung positif. Puan nak tanya, Ya. kenapa min lagi besar? Sebab dekat graf tu, min dekat bahagian bawah yang dah berubah. Okay, that's a good question. Sebab bila kita lukis grafnya dia tak berhenti di sini, dia panjang lagi, okay? Ini dikenali sebagai ekor grafnya, okay? Ekor graf ni dia tarik minnya ke arah kiri. Jadi minnya terletak di sini, okay? Di sebelah kanan median. Okay, so minnya adalah lebih besar daripada median dan median lebih besar daripada mode. Okay, so inilah bahagian ekornya. We call this the tail. Okay, the tail ini tarik grafnya ke sebelah kanan, jadi minnya terletak lebih ke kanan dibanding dengan nilai yang lain. Okay. So kiranya kalau graf tu ditunjukkan sampai ekor sampai hujung tu, so kiranya min ni akan beranjak lah kan? Yes. Okay. Okay, good. Kiranya kita tak boleh nak assume min dia dekat sini. Kiranya kita tak boleh nak assume min dia yang kat tengah-tengah ni kan? No, min, yes, min hanya terletak di tengah jika taburannya simetri, sekata. Hanya pada keadaan itu min terletak di tengah, okay? Oh, okay. Terima kasih Puan. Okay, jika graf kita berbentuk begini, histogramnya, kita dapat lihat bahawa taburannya lebih kurang seperti ini, okay? So, graf seperti ini dikenali sebagai graf pencung negatif. Inilah ekornya di sebelah sini, ekornya bergerak ke kiri, okay, ke arah negatif. Jadi, histogram pencung kiri atau negatif. Dalam keadaan ini, mean di sebelah sini, okay? Mean di sebelah sini, median ini ialah mode. Jadi mean kurang daripada median dan median kurang daripada mode. Semua graf pencung negatif, hubungan antara mean, median dan mode adalah seperti yang ditunjukkan. Okay? Tentang pencung ini anda akan belajar dalam tajuk 4 dengan lebih detail. Yang ini hanya untuk membantu anda mentafsirkan data, okay? Secara secara general, okay? Okay. Dalam kes ini, okay, kita nampak bahawa dua palang ini mempunyai kekerapan yang sama, kedua-dua palang ini. Jadi histogram ini adalah bimodal. Tetapi kita tak dapat nyatakan dengan jelas sama ada dia pencung kiri ke atau pencung kanan. Dalam kes ini kita tak perlu sebut tentang kepencungannya lah, kita hanya sebut tentang sifat bimodalnya. Ada dua nilai bagi mode. Okay. Okay, untuk box plot, okay. Jika anda diberi box plot, okay, jika garis mediannya membahagikan kotak ini kepada dua bahagian yang sama, maka ia adalah box plot itu bertabur secara normal. Okay, taburannya adalah sekata. Tetapi jika garis mediannya lebih ke kiri, maka ia adalah taburannya adalah pencung positif. Jika garis mediannya lebih ke kanan, maka ia adalah pencung negatif. Okay? Okay, kita tafsirkan box plot yang diberi ni. Okay? Katakan kita diberi satu box plot sahaja dan anda diminta tafsirkan. Okay? Apakah maksud tafsirkan ialah apakah maklumat yang anda boleh dapat daripada gambar raja box plot tersebut. Okay? Jadi yang pertama yang kita tahu,
Okey, cara anda menulis pentafsirannya mungkin berbeza. Okey, jadi secara amnya apa yang kita boleh katakan ialah kita tahu nilai maksimum ialah 41. Satu. Nilai minimum 29. Jadi kita boleh kata semua murid mendapat markah kurang dari 41. Betul tak? Benar. Okay, good. Semua murid mendapat markah kurang daripada 41. Okay. Yang 33 ni nilai apa? Minimum. Bukan. Iaitu nilai? Pertama, kuartil pertama. Yes, kuartil 1. Kuartil 1 kita gunakan Q1 atau K1. Jadi kalau anda tengok K1 maksudnya kuartil 1 juga. Okay. 37 ialah? Median. Median. Median atau? Kuartil kedua. Kuartil 40 ialah kuartil? Tiga. Jadi, kita boleh kata bahawa 75% murid mendapat markah sama atau lebih daripada 33, betul? Sebab dari Betul. sini ialah 75%. Sini sampai sini ialah 25%. Kita juga boleh katakan 25% murid mendapat markah kurang daripada 33 atau kurang atau sama dengan 33, okey? Atau kita kata 50% murid mendapat markah lebih daripada 37 atau separuh daripada murid mendapat markah lebih daripada 37. Okay? Ini cara kita tafsirkan box plot. Okay? Jadi semua maklumat ini kita boleh dapat daripada box plot. Okay? Jadi sebelum ni anda belajar melukis box plot, sekarang anda diberi box plot dan anda disuruh tafsirkan. Okay? Puan, Okay. Yes? saya nak soalan sedikit. Yes? Apa beza tafsiran dan interpretasi? Samalah. Sama. Kita ada analisis dan interpretasi atau analisis dan tafsiran. Okay? Analisis maksudnya bila kita mengira nilai-nilainya. Okay? Kita lakukan all the pengiraan, kita dapat nilai-nilainya, that is analysis. Lepas kita dah buat analisis, langkah terakhir ialah interpretasi atau pentafsiran. Kedua-duanya membawa maksud yang sama. Okey, Puan. Puan, Yes? boleh ke kalau saya kata 25% murid mendapat markah di antara 40 hingga 41? Boleh ke? Yes, boleh. Okey, Terima kasih. anda buat satu lagi pentafsiran untuk saya. What else can you say about this? Satu lagi Semua pentafsiran. murid mendapat lebih markah 29. Okey, bagus. Lagi? One more Tiada important thing. Tiada murid mendapat markah 30 hingga 32. 30 hingga 32. Macam mana kita tahu? Bawah Tiada tu. murid mendapat markah di antara ini dan ini. Salah lah Puan. Saya salah. Okay. What can we say here? Apa yang kita boleh kata di sini tentang ni? Ah, Lebih separuh murid Mendapat Berapa markah peratus ni? antara 33 hingga 40. Yes, berapa peratus ni antara 33 hingga 40? 55. 50%, ha? 50%. Because this is kuartil 1, this is kuartil 3. Jadi antara kuartil 1 dan kuartil 3 ialah 50%. Jadi so it is always like this, 25% di sini, 25%, 25% dan sini 25%. Okay? Jadi 50% murid mendapat markah di antara 33 dan 40. Okey. Okey. Kita lihat satu lagi contoh tafsiran box plot. Di sini ada dua markah matematik untuk dua kertas. Kertas 1 dan kertas 2. Apa yang anda boleh katakan tentang box plot ni? 25% pelajar mendapat markah di antara 40 hingga 50. Okey, yes. Bagi kertas 1. Okey, lagi? Apakah satu pentafsiran yang anda nampak dengan ketara? Pencapaian mereka dan kertas mana lebih baik? Pencapaian dalam kertas 2. Mengapa? Dari apa? Kertas 2. Dari ukuran yang mana anda kata Nilai begitu? max. Yes.
Nilai maksimum atau nilai median pun boleh ya. Median bagi kertas kedua ialah 70, median bagi kertas satu ialah 50. Jadi pencapaian pelajar lebih baik dalam kertas 2. Okey, lagi? Markah paling tinggi bagi kertas 2 ialah 100. Bagi kertas 1 ialah 80. Okay, and all the others macam biasalah. So kita boleh bandingkan. Di sini kita ada 2 box plot untuk bandingkan. Okay. Okay. Yang ini? Apa yang anda boleh katakan tentang kedua-dua ujian ini? Mediannya sama. Ya. Lagi? Nilai maksimum sama. Median juga sama. Apa yang sama? Median Nilai dan maksimum. kuartil 2. Okay. Apa yang beza tentang kedua-dua kertas ini? Kuartil Nilai satu. kuartil pertama. Okay. Jadi kuartil pertama dan ketiganya berbeza. Kuartil pertama berbeza kan? So, apa maksudnya? Kuartil tu merujuk kepada ukuran jenis apa? Kecenderungan memusat ke serakan? Serakan. Yes. So, dari sini kita nampak dengan jelas bahawa pencapaian pelajar dalam ujian 1 lebih heterogen. Dalam ujian kedua lebih homogen, lebih dekat dengan median. Yang ujian 1 lebih jauh daripada median. 50% mendapat dalam ujian 1, 50% mendapat markah antara 6 dan 16. Dalam ujian 2, 50% mendapat markah di antara 9 dan 16. Okey. Okey, tafsiran stem dan leaf. Okey, apa yang anda boleh katakan? Sisihan piawai. Macam nak cakap? Okey, first question. Ada berapa orang di sini? Kita data ni tentang apa? Umur. Umur, yes. Ada berapa individu di sini? Tiga 30 orang. You sure? 47. Plus Yes, 47 I think. I also calculated 47, okay? 47. It's 47, okay. So, umur paling minimum ialah 1 tahun. 1 tahun, yes. Umur paling maksimum 66. 1 hingga 66 tahun, okay? Kita dah tahu ni daripada sebaran kita. Apa lagi yang kita tahu? Data ni pencong positif ke pencong negatif? Pencong negatif. Ke kiri. Ke kiri. Okey, kalau seperti ini ialah pencong, Negatif. ni ialah pencong positif. Positif. Yes. Positif. Ini ialah pencong negatif. Negatif. Terlihat ekornya ke arah positif. Jadi dia pencong positif. Ekor ni ke arah negatif. Jadi ini pencong negatif. Okey, so graf ini stem dan leaf ni pencong positif ke pencong negatif? Positif. Negatif. Macam tu. Positif. Positif, yes. Dia pencong positif. Artinya banyak skor atau umur yang rendah dibandingkan dengan umur yang tinggi. Okay? Kalau pencong positif macam ni di graf ini, kalau jika ini mewakili skor, artinya ada banyak skor rendah dibandingkan dengan skor tinggi. Pencong negatif ini ada banyak skor tinggi dibandingkan dengan skor rendah. Okay? Okay, apa lagi yang kita boleh tafsirkan stem dan leaf ni? Kita tahu julatnya tak? Julat umur. Tolak 66 tolak 1. Yes, correct. Julatnya ialah 65. Okey, apa lagi kita boleh tak kita cari median? What is the umur median?
Boleh. So what is the median? Tiga. Berapa? 30. 30. 32. No. Yes, 32. Why 32? Macam mana dia dapat 32? Alamak. Sekejap. Jumlah datanya berapa? 47. Betul. Jadi median ialah nilai yang keberapa ni? 24. Yes. So di sini 23 data, 23 data. Mana nilai yang ke-24? Yes. So 28. Ini ialah nilai mediannya. Okay. So dari stem dan leaf kita boleh tahu nilai mediannya sebab kita tahu bilangannya di sini. Okay. Kita boleh juga tahu julatnya dengan mudah. Bilangan datanya, nilai maksimum, nilai minimum. Okay. Okay. Yang ini pula. Katakan ini ialah markah lah 136. So apa yang anda boleh tafsirkan daripada stem dan leaf ni? Graf. Pencong positif. Pencong positif. Yes, pencong positif. Lagi, pencong positif maksudnya Skor yang rendah lagi banyak. Skor rendah lagi banyak. very good. Skor rendah lagi banyak. Okey, lagi? Markah minimum, 136. maksimum, 164. 64. okey. Median, 104. Ada berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5. Julat dia 28. julat is 28. 164 tolak 130. 121. Lagi? 147 Median dia adalah dia punya median. Median ialah? 147. Yes, 147. 147. Okay, good. Very good. Okay. So, lebih kurang macam ini sudah cukup lah. Okay. Okay, tafsiran plot garis. Inilah plot garis. Okay, ada berapa inilah markah pelajar. Okay. Ada berapa orang pelajar yang mendapat markah kurang daripada 40? 12. 12. Yes, very 12. good. Semua orang dapat 12? Ya. Berapa orang yang mendapat markah di antara 40 hingga 50? 14. 14. 14. 6. 14. Ya, di antara 40 dan 50. Adakah kita Kira sekarang. masuk 40? Masuk. Biasanya kalau diberi dalam ayat, dia akan beritahu berapakah bilangan pelajar yang mendapat markah antara 40 hingga 50 inklusif. Inklusif maksudnya termasuk. Tidak inklusif maksudnya tidak termasuk. Okay? Jadi kalau inklusif, jawapannya ialah 14. 14. Kalau tidak inklusif, 6. 6. Yes. Okay. Markah yang what is the mode? Markah mode di sini ialah 30. 30. Yes. Markah mode ialah 30. Okay, good. Okay, di sini markah mode ialah bilangan jam belajar. Jadi mode-nya ialah 3 jam setengah, 4 jam setengah. Setengah. yes. Dua. Mode ialah 3 jam setengah dan 4 jam setengah. Okay. Okay. Berapa orang yang belajar kurang daripada 4 jam? 7. 7, yes.